Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada tengah hari ini. Seperti biasa kita teruskan pengajian kita dalam madrasah 20 minit mursyid. Madrasah 20 minit mursyid. Dan kita masih seperti biasa yang saya bawa sebelum ini. Sesi kuliah saya ini adalah bedah buku ni. Bedah buku saya, tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Dan buku ni dia macam sebenarnya lebih pada talbis iblis, balitan ataupun bentuk tipu daya iblis. Dan sekarang ni kita berada pada kemuncak lah ataupun intisari jis utama buku ini, iaitu serangan syaitan. Bentuk-bentuk serangan syaitan yang merangkumi serangan mental dan juga serangan fizikal. Dan alhamdulillah dalam kuliah ataupun sesi yang lepas kita dah baca ataupun kita dah bincang sampai serangan iblis ataupun syaitan yang ke banyak dah ni, yang ke-15, iaitu serangan berkaitan dengan tutup aurat. Dan rupanya serangan syaitan dalam isu menutup aurat ini merangkumi 3 kumpulan. Merangkumi 3 kumpulan, iaitu yang pertama orang yang kumpulan yang menolak ataupun tidak menerima hukum ataupun kepentingan menutup aurat seperti pakai tudung dan sebagainya. Dan mereka ini telah diberikan idea-idea oleh pihak syaitan untuk menolaknya. Dan dalam sesi yang lepas, alhamdulillah kita dah bincang, kita dah berikan jawapan-jawapannya. Hujah mereka tu, hujah perantangan mereka ada sampai 7, dan kita dah jawab semua sekali ya. Cuma yang terakhir sekali, antara hujah penentangan yang mereka buat, yang saya boleh katakan diilhamkan daripada syaitan, dia kata penutupan aurat lambang eksploitasi wanita. Khususnya pada orang beragama. Sebab apa? Mereka wanita tak punya kebebasan dalam berpakaian kerana dikongkong oleh kaum wanita, kaum lelaki yang menggunakan alasan agama. Dan kita jawab, menutup aurat adalah perintah agama yang jelas tanpa pertikaian hukumnya. Wanita yang mendedahkan aurat sebenarnya dikongkong oleh setengah peniaga fashion yang mengambil keuntungan daripada eksploitasi tubuh wanita. Jadi maksudnya jawapan tu dah ada. Jadi hari ini kita akan masuk golongan kedua. Golongan kedua yang ditipu oleh iblis ataupun syaitan. Itu penipuan terhadap pemakai tudung yang kononnya menutup aurat tetapi tidak memahami hukum menutup aurat yang sebenar. Pakai tudung, konon tutup aurat tapi tidak comply betul-betul. Macam contoh kita kata semayang dah. Tapi tak baca Fatihah. Semayang tu sah ke tidak? Patutnya tak sah lah. Semayang tetapi tak ada wuduk, sah ke tak semayang tu? Tak sah. Jadi alang-alang nak menutup aurat mesti dilakukan dengan ilmu. Bila kita lakukan sesuatu itu dengan ilmu, dia akan membuahkan hasil yang berkesan. Dan kalau kita tengok orang jahil ni, dia ingat tutup aurat ni sekadar berpada-pada dengan memakai tudung. Pakai tudung, tak tudung atas kepala kira cukup lah tu. Sebenarnya tidak cukup sekadar itu. Tak cukup sekadar itu. Tak cukup sekadar itu. Dia mesti diasaskan dengan ilmu pengetahuan. Okey. Tengok setengah individu golongan ini beranggapan tutup aurat ni sekadar fashion semasa. Hakikatnya pemakaian tudung yang mendedahkan dada, bersanggul tinggi seakan bonggol unta, pemakaian baju serta seluar yang jarang ketat itu tidak dianggap sebagai penutupan dosa kerana masih menimbulkan gairah atau perhatian orang. Dosa mereka tetap sama seperti orang yang tidak menutup aurat. Sebab syarat penutupan aurat yang sempurna ini dijelaskan oleh hadis ni. Nabi kata sinfani min ahli nari lam arahuma. 2 golongan ahli neraka yang belum aku temui. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Satu kaum petugas, kita kata algojo ataupun kita kata polis kaum yang zalim. Bukan semua polis, polis kaum yang zalim.
Mereka ni ada cemeti seperti ekor lembu, kerja dia nak pukul orang. Ini maksudnya apa ni? Maksudnya orang yang apa kita kata jadi satu pasukan khusus kepada pemimpin yang zalim untuk menindas orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Dia kata wanita yang dia kata kasiyat. Kasiyat berpakaian, tetapi dia kata ariyat seperti telanjang. Kenapa? Berpakaian tapi telanjang. Sebab pakaiannya ketat, jarang. Ketat sehingga menampakkan susuk tubuh. Tuan-tuan, dalam bracket ni adalah petikan ataupun huraian kepada hadis ni. Saya ambil daripada syarah Muslim syarah Muslim atau terjemah hadis pada syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Sebab perkataan ini kasiyatun ariyatun ini difaham oleh orang Arab, tapi kita perlukan kita kata frasa lain untuk lebih memahami. Kemudian mumilatun mailatun. Mumilat maksudnya mereka ini menyimpang daripada ketaatan. Tak jaga kehormatan diri. Allah tak suruh jaga. Lepas tu mailatun, cenderung kepada kaum lelaki. Dan kenapa? Dia cara berpakaian, dia memang nak tarik perhatian kaum lelaki dengan lengguk dan sebagainya. Catwalk lah kita kata. Okey, kemudian kepala mereka tu bersangga seperti bonggol unta. Bonggol unta tinggi. Waktu Nabi kata mereka tidak akan masuk ke syurga dengan kemasakan awan, bukan masuk tubuh lah. Kalau kita berikan harapan masuk yang lambat sikit masuk syurga, kerana dosa ni pun banyak perlu diselesaikan terus. Malah tidak berpuas mencium bau syurga, biarpun bau syurga itu sebenarnya sudah dapat dihidu dalam tempoh perjalanan sekian. Maksud jauh tu boleh cium dah bau syurga. Tapi mereka ini tidak dapat mencium bau syurga. Kenapa? Kerana mereka tidak menepati ciri menutup aurat yang sempurna. Dan macam mana tu? Ciri menutup aurat yang sempurna, insya-Allah kita akan terangkan pada bahagian berikutnya. Tak apa. Okey, kita tengok. Itu golongan kedua. Golongan pertama, penentang hukum aurat. Dia kata tak pakai tudung. Pakai apa pun tak kisah, janji hati baik. Dan dah dijelaskan apa tipu daya iblis kepada mereka dan jawapan-jawapan yang kita boleh berikan, jawapan logik. Golongan yang kedua, yang saya katakan tadi, mereka ni menutup aurat. Tetapi tidak sempurna penutupan auratnya. Tidak sempurna sebabnya tidak comply dengan segala apa yang ditentukan oleh agama. Dan mereka melakukan larangan disebut oleh hadis ini. Oleh hadis yang kedua ni. Okey, kemudian kumpulan yang ketiga. Dan bagi saya kumpulan ketiga ni antara kumpulan yang agak kritikal juga. Sebab apa golongan ketiga ini kadang-kadang dia boleh memberi fitnah kepada keluhuran, kesucian hukum menutup aurat ni. Golongan ketiga, penipuan iblis ataupun syaitan terhadap golongan yang beranggapan tutup aurat lah, tetapi tabarrush. Golongan yang menutup aurat tapi tidak menjaga akhlak. Okey, kedua-dua kepincangan ini bawa imej buruk kepada kemuliaan hukum menutup aurat. Orang pun beranggapan tutup aurat ini hanya sebahagian fashion semasa, bukan surahan agama. Okey. Lepas tu kita dengar ada orang kata pakai tudung tapi keluar dengan lelaki. Pakai tudung tapi gedik. Pakai tudung tapi tak solat. Pakai tudung tapi pemalas. Pakai tudung tapi mulut jahat. Suka mengumpat dan sebagainya. Jadi kita kata tudung itu yang asal matlamatnya adalah untuk menjaga kesucian ataupun kehormatan seseorang individu, seorang wanita, akhirnya dipandang buruk kerana tindakan orang yang memakai tudung tetapi tidak memahami apa sebenarnya falsafah di sebalik itu. Tengok pendedahan aurat adalah senjata syaitan untuk merosakkan manusia. Penutupan aurat surahan agama yang wajib dilaksanakan oleh orang yang benar-benar beriman pada Allah. Ia juga bukan sekadar memakai tudung kepala atau ikut fashion. Ia datang berpackage dengan pakaian luaran, hak tutup tubuh, susuk tubuh dengan sempurna, nanti kita akan bincang, serta pakaian dalam yang berbentuk takwa. Jadi kita nak awak pakai tudung, tutup hak luar, dalam walaupun kena yang berakhlak. Jadi kalau kita ada perangai-perangai, contoh yang kita kata, suka mengumpat. Kita pakai tudung, kita kena rasa malu kepada kemuliaan pakaian kita tu. Macam contoh mudah lah, ada tak orang pakai kopiah, selama pakai serban kopiah masuk panggung wayang. Orang akan rasa malu. Atau pakai jubah serban, duduk berjalan tepi pantai, tepi pantai tu setengah negara, yang pakai yang tak senonoh. Jadi tak kena pada tempatnya. Okey, oleh kerana itu ni tengok contoh. Okey, oleh itu anak cucu Adam tidak seharusnya sekali lagi terpedaya dengan muslihat syaitan yang nak lucukkan pakaian tu. Sekaligus
wajib menutup aurat dengan sempurna. Ini ciri-cirinya. Ini untuk wanita. Tutup leher, tutup dada dengan tudung. Khimar, masuk kepala, tudung kepala mesti menutup dada. Tidak melakukan perkara yang boleh menarik perhatian lelaki asing. Bersolek berlebih-lebih. Ataupun bersuara manja. Melampau pakai minyak wangi. Maksud dia kena pakai cantik, sempurna dan kena jaga akhlaknya sekali. Kita tak mahu pakai tudung dengan sempurna tapi akhlaknya tidak mencerminkan pakaian. Lalu orang tengok, kata dia itu pakai tudung. Tapi kuduhnya akhlak dia. Baik tak pakai tudung. Jadi boleh mencemar. Tuh. Untuk lelaki pula, ini untuk lelaki dan perempuan. Tak menampakkan susuk tubuh. Tak boleh pakai jarang dan kata ini applicable kepada orang lelaki juga. Sehingga ada sebagai ulama yang agak strict. Dia kata kalau sekiranya pakai seluar slap. Seluar slap untuk orang lelaki. Semayang. Dia kata masa berdiri okey. Bila sujud, duduk sujud tu nampak susuk tubuh. Jadi ketat. Jadi kata tak sah semayang. Itu yang ketat lah. Apa kita kata setara ulama yang agak strict. Jadi cara untuk menghindarkan daripada berlaku benda tu mereka buat macam mana? Mereka keluarkan baju tu keluar. Jangan tight masuk ke dalam. Kemudian seterusnya kena berakhlak mulia. Maksudnya jaga kehormatan hukum penutup aurat. Seperti tak tinggal solat, tak mengumpat, tak khianati amanah, tak menepati masa, tak buang masa, sampah mengata-kata dan sebagainya. Sebab apa saya pernah jumpa, sepupu saya lah ditugaskan untuk buat audit tambahan kepada sebuah company. Sebab company itu dah berapa lama macam ada kebocoran dana dan tak dapat dikesan. Lepas tu sepupu saya masuk dalam company itu, dia kena buat audit secara menyeluruh. Maka masa yang cukup panjang. Akhirnya dijumpa di mana tempatnya. Lepas tu akhirnya diberitahu pada company punca tu berasal pada seorang ni. Dan bila parti yang tak sedap dengar, sepupu saya kata masalah perempuan ni, dia pejabat, dia memang menggambarkan imej Islam, pakai jubah, tudung labuh, tapi tanpa sedar dia telah melakukan pecahan amanah. Dan itulah antara sebabnya kalau kita tak jaga akhlak, maksud kita tudung elok, pakai jubah, pakai sempurna tapi akhlaknya buruk, dia akan beri imej buruk. Nanti orang kata sama je pakai tudung, tak pakai tudung. Kalau pakai tudung itu lebih tidak amanah berbanding yang pakai tudung. Lepas tu saya pernah ada dengar cerita seorang wanita, dia tidak menutup aurat, dia tak pakai tudung, pakai baju kurung biasa. Lepas tu dia habis program, dia nak pergi solat. Dia pun pusing cari dekat bangunan tu. Lepas tu terserempak dengan seorang wanita yang bertudung. Bertanya, excuse me, saya nak tanya kat mana ya surau? Dah lewat nak solat zuhur ni. Lepas tu perempuan yang bertudung tu tengok ke dia, perempuan tu kata apa ke dia? Tak sangka pula orang macam awak ni semayang, solat. Sebab awak tak pakai tudung. Lepas tu bila wanita ni dicemuh sedemikian oleh yang pakai tudung, hak tak pakai tudung ni, hak cari surau ni, dia jadi agresif, defensif. Dia kata apa? Awak tahu tak sebab apa saya tak nak pakai tudung? Sebab apa saya tak nak pakai tudung? Sebab saya tak nak jadi hipokrit macam awak. Pakai tudung tapi mulut jahat. Bersangka buruk pada orang. Jadi ini situasi-situasi yang sepatutnya kita kena elakkan supaya tindakan kita itu tidak mencemar kesucian hukum menutup aurat. Okey, habis. Itu kita kata antara satu jarum syaitan pakaian. Dan pakaian tu kita boleh tengok sama ada serangan dia tu pada yang menentang hukum menutup aurat. Kemudian orang yang pakai tudung tapi tidak comply, tidak memenuhi syarat betul. Dan yang ketiga, pakai tudung dengan sempurna tapi akhlak tidak dijaga. Jadi untuk mengelakkan kita terhindar daripada semua ni, kita kena betul-betul memahami pakaian itu merangkumi pakaian yang sempurna, disempurnakan lagi dengan akhlak yang mulia. Barulah kita selamat insya-Allah daripada tipu daya iblis dan juga syaitan. Okey, habis. Yang ke-15. Okey, serangan mental iblis ataupun syaitan yang ke-15, mengapikan permusuhan. Syaitan ni kerja dia menghasut mencetuskan permusuhan dalam kalangan manusia. Dia nak supaya orang bergaduh. Apabila permusuhan itu berputik, mudah untuk syaitan musnahkan kesatuan dan hubungan silaturahim. Sebab itulah KPI ataupun target dia. Okey. Permusuhan juga boleh meruntuhkan institusi keluarga sampai bercerai-berai, habis family. Ini berlaku masyarakat dan negara. Antara contoh cetusan api permusuhan yang pernah merosakkan institusi keluarga yang disebut oleh Al-Quran adalah
kisah bagaimana hasutan syaitan kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf oleh kerana hasad dengki, abang-abang dia, baginda telah dibuang dan terpisah lama daripada ayah dia sampai dikatakan 40 tahun lama. Jadi setelah itu mereka bertemu kembali. Dan bila mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dia bukan letak 100% kesalahan itu kepada adik-beradik dia, tetapi disebut juga kata peranan syaitan. Tengok ayat ni. Ini bila dah bertemu kembali, Yusuf meletaklah kedua ibu bapa dia atas singgasana kerusi kebesaran baginda. Lepas tu baginda pun, adik-beradik pun tunduk hormat kepada baginda. Dia pun kata, ayah, ingat tak masa kecil dahulu, saya bermimpi matahari, bulan, bintang, 11 bintang tunduk sujud kepada saya. Rupanya ini yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala telah jadikan mimpiku itu suatu kenyataan. Kemudian kata, dia telah menimpahkan kebaikan kepadaku ketika dia Allah mengeluarkan aku daripada penjara. Kenapa bukan keluar daripada perigi? Sebab Nabi Yusuf benar-benar selamat, bebas daripada ketika dapat ujian hidupnya, bukan bila keluar daripada penjara, keluar daripada perigi, tapi benar-benar bila keluar daripada penjara. Sebab itu pemilihan perkataan situasi ini sangat tepat oleh Al-Quran. Lepas itu dia kata, dia pula membawamu kemari dari desa yang jauh sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan hubungan antaraku dan saudaraku. Dia kata, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Maksud syaitan diapi-apikan permusuhan itu yang menyebabkan wasak institusi keluarga, yang menyebabkan Nabi Yusuf teraniaya, Nabi Yaqub pun teraniaya, kesedihan, terpisah daripada anak dia sampai puluh-puluh tahun kerana hasad dengki. Kerja siapa dalam tu? Kerja syaitan. Lepas tu kalau kita tengok ayat yang sama, di awalnya memang Nabi Yaqub dah pesan. Dia kata, jangan cerita mimpi kamu ni kepada abang-abang kamu. Kenapa dibimbangi setan akan masuk? Sebab setan ni musuh kita. Gitu. Okey, contoh lain kita boleh tengok macam mana setan timbulkan permusuhan itu. Ini banyak kes. Contoh jumpa ada orang mati ditembak. Lepas tu bila cek apa cerita, rupanya sebab judi. Rupanya sebab persaingan, kita kata kumpulan kongsi gelap dan sebagainya. Sebab apa dia menimbulkan permusuhan. Dan contoh itu Allah Ta'ala timbulkan permusuhan itu pada arak dan juga judi. Kita boleh tengok ayat ni. Kenapa antara illah? Sebab Allah Ta'ala haramkan sama sekali kita kata arak dan juga judi. Syaitan jadikan. Dia kata, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan nak bangkit, timbulkan permusuhan juga kebencian antara kamu semua disebabkan arak dan juga judi tu. Ini kita disebut, ini antara illah sebab kenapa arak judi itu diharamkan, sebab dia menjadi punca. Dan kita tengok ada orang bergaduh, bunuh-membunuh. Kerana apa? Kerana arak dan juga judi. Persaingan-persaingan tak sihat itu. Dan siapa dalam tu memainkan peran disebut oleh ayat ini? Syaitan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, kita kena elakkan terlibat daripada dua perkara ni. Okey, kemudian sehubungan itu Allah sebenarnya ajar kepada kita. Ini yang terakhir sebelum kita berhenti ini. Allah ajar kepada kita beberapa cara untuk selamatkan kita daripada terbakar dalam api permusuhan yang dicetuskan oleh syaitan. Mula-mula sekali, interaksi guna bahasa yang baik. Allah kata, qul ya ibadi wa qul li ibadi, katakanlah Muhammad kepada hamba kesayanganku, yaqulul lati hi ahsan, mereka hendaklah menggunakan perkataan ahsan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum, syaitan akan merosakkan di antara mereka. Guna perkataan yang tak elok, syaitan masuk, dia akan timbulkan kemarahan lalu merosakkan permusuhan. Maksud kita kena guna bahasa yang terbaik untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Okay, kemudian yang kedua, cara dia untuk mengelakkan kata-kata kita dilaga-lagakan oleh syaitan, kita kena bersangka baik. Tak cari salah orang, tak mengumpat. Ayat ni sangat bagus ni. Allah kata, wahai orang beriman, jauhi buruk sangka. Kemudian jangan mengumpat dan sebagainya. Ini cara-cara yang boleh kita kata apa? Menghindarkan kita ni terbakar, hangus dari dalam perangkap syaitan. Dua tu. Jadi tuan-tuan cukup untuk hari ini. Dah janji 20 minit, kita berhenti 20 minit. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.